Hari ini, saya akan menunjukkan kepada anda sebuah filem seni Meksiko dari 2020, bertajuk Pesanan Baharu. Pada mulanya, kecemasan diumumkan di hospital di Meksiko kerana ramai orang cedera akibat rusuhan yang berterusan dan bantahan terhadap golongan kaya. Pada masa yang sama, perkahwinan kelas elit, Marian dan Alan, diadakan di salah satu kawasan mewah di negara ini. Ramai orang menyertai perkahwinan, dan mengucapkan tahniah kepada pasangan yang telah berkahwin. Sementara itu, Ibu Marian, Rebecca bersiap sedia biliknya, tetapi memerhatikan bahawa air dalam tap tiba-tiba menjadi hijau. Dia menelefon suaminya Ivan untuk menyiasat, tetapi mereka tidak dapat menemui apa-apa. Dia meminta hambanya Martha untuk berhati-hati, kerana dia fikir seseorang telah membawa cat hijau ke dalam perkahwinan, dan dia bimbang, kerana orang dalam rusuhan yang berterusan menggunakan perkara yang sama. Ramai tetamu berprofil tinggi, termasuk Victor, ahli pihak berkuasa kerajaan, turut menyertai majlis perkahwinan untuk mengucapkan tahniah kepada keluarga. Selepas beberapa minit, Rebecca memberitahu Marian bahawa mereka mungkin mendapat kontrak baharu daripada Victor, tetapi dia tidak berminat dengan perbincangan perniagaan semasa majlis perkahwinannya. Pasangan lain tiba di majlis perkahwinan, tetapi gadis itu semuanya ditutup dengan cat, dan mereka memberitahu semua orang bahawa mereka telah diserang oleh penunjuk perasaan dalam perjalanan mereka. Semua orang bimbang tentang keadaan yang berubah di bandar, tetapi kaki tangan keselamatan memastikan bahawa kawasan mereka jauh dari Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Berontakan. Tidak lama kemudian, Rebecca dimaklumkan bahawa salah seorang bekasnya pekerja, Roland, telah muncul dan meminta untuk berjumpa dengannya. Dia bercakap dengannya, dan dia memberitahunya bahawa isterinya Elisa sakit dan memerlukan pembedahan segera. Dia membawanya ke hospital awam, tetapi mereka lebih suka pesakit yang cedera. Dia terpaksa membawanya ke klinik swasta, di mana dia perlukan untuk membayar pendahuluan, tetapi dia tidak memiliki kad kredit, dan memerlukan bantuannya. Walaupun dia pernah bekerja untuk mereka, hampir 8 tahun yang lalu, tetapi memintanya untuk meminjamkan sejumlah wang, yang dia akan pulangkan paling awal. Semasa mereka bercakap, Victor, bersama keluarganya, pergi atas sebab keselamatan. Rebecca bersetuju untuk membantunya, dan mendapatkan sejumlah wang daripada Ivan dan Daniel, dan memberikannya kepadanya, tetapi ia tidak mencukupi untuk rawatan isterinya. Dia meminta lebih banyak, tetapi dia enggan memberikannya, dan pergi untuk menyertai semula parti itu. Semasa berdiri di sana dalam keputusasaan, Roland melihat Marian, yang menyambutnya dengan mesra, dan bertanya tentang Elisa. Dia memberitahunya tentang masalahnya dan ibunya telah membantunya, tetapi wang itu tidak mencukupi. Dia kembali untuk meminta wang lebih banyak daripada Daniel, tetapi dia bercakap dengan Roland dan meminta dia pergi rumah, kerana dia tidak akan memberinya apa-apa lagi. Marian terdengar dia bercakap, dan berasa menyesal untuk Roland. Sebagai seorang yang baik hati, dia memutuskan untuk meminjamkan wang kepadanya, daripada simpanan peribadinya, tetapi mendapati ibunya telah menukar kata laluan kepada peti besi. Dia bercakap dengan ayahnya tentang perkara itu, tetapi dia juga tidak memihak kepada ideanya, kerana dia fikir dia mungkin membazirkan wangnya dengan cara ini. Dia juga membincangkannya dengan Alan, tetapi mendapat respons yang sama. Selepas dikecewakan oleh keluarganya, dia datang untuk bercakap dengan Roland sekali lagi, tetapi pengawal memberitahunya, dia sudah meninggalkan rumah. Dia bercakap dengan anak lelaki Martha, Christian, yang mengesahkan keadaan Elisa, kerana dia adalah jirannya, jadi dia meminta dia untuk membawanya ke rumah Roland. Sebaik sahaja Christian dan Marian meninggalkan rumah, hakim tiba, dan memberitahunya, bahawa semua jalan di kawasan itu disekat, dan dia hampir tidak berjaya dalam masa. Semasa dia meminta mereka memulakan majlis, Rebecca mula mencari pasangan pengantin. Dia menemui Alan, tetapi tiada tanda Marian, jadi dia meminta Martha mencarinya. Semasa mencarinya, pengawal memberitahunya bahawa Marian sudah pergi bersama Christian. Dia menghubunginya, tetapi Marian mengambil telefon, dan memberitahunya tentang pergi ke rumah Elisa. Sementara itu, radio menyiarkan berita bahawa keadaan telah menjadi sengit, dan orang ramai diminta untuk tinggal di rumah mereka. Tidak lama kemudian, mereka juga dihalang oleh polis, yang memberitahu mereka bahawa semua jalan ditutup, dan mereka harus kembali.
Christian mencadangkan pulang ke rumah juga, tetapi Marian tidak bersetuju, kerana dia ingin membantu Elisa. Mereka mendengar berita bahawa penunjuk perasaan telah menghalang jalan raya, tetapi masih tiada maklum balas daripada pihak berkuasa. Kembali ke rumah, beberapa orang yang tidak dikenali masuk, selepas melompat dari dinding dan mula mengancam semua orang. Ivan memanggil keselamatan, tetapi menyedari mereka turut berganding bahu dengan penunjuk perasaan. Daniel berfikir mereka mungkin terlibat dalam rompakan, jadi dia menawarkan harta bendanya, tetapi mereka mula menembak orang. Semua orang terpaksa berkumpul di dalam rumah, manakala Rebecca dipisahkan daripada mereka yang lain, dan meminta untuk membuka peti besinya. Dia bersetuju untuk melakukannya, tetapi masih ditembak, manakala hamba yang lain mula mengumpul barang berharga lain daripada rumah. Semasa bersembunyi di dalam almari, Martha menelefon Christian, dan memintanya untuk tidak kembali ke rumah. Dia menjadi bimbang, dan mula bertanya soalan, tetapi dia diserang oleh salah seorang penunjuk perasaan, yang membawa dia dan isteri Daniel bersama mereka. Dalam pada itu, Marian dan Christian meneruskan perjalanan mereka, tetapi seseorang melemparkan cat hijau pada kereta mereka, dan mula meminta Marian melangkah keluar dari kereta. Alan bertanya kepada salah seorang pengawal tentang Marian, tetapi dia mengancam untuk membunuh ibunya, jika dia bertanya apa-apa soalan lagi. Mereka membuang cat yang berbeza di merata tempat di dalam rumah, dan terus merompak tempat itu, dan menyampahkan semua yang datang kepada mereka. Ramai orang, termasuk Rebecca dan isteri Daniel, terbunuh dalam serangan itu. Sebaliknya, Christian menyembunyikan Marian di tempat duduk belakang, dan mula memandu kereta, sambil menjauhi jalan yang huru-hara. Mereka tiba di rumah Roland, tempat Christian cuba menelefon pulang ke rumah, tetapi dia memberitahu telefon talian sudah mati. Roland bimbang tentang Marian, tetapi Christian memberitahunya, dia mahu untuk membawa Elisa ke hospital. Marian menghiburkan Elisa, dan meyakinkannya, bahawa mereka akan membawanya ke hospital, tetapi dia berasa bimbang selepas melihat bahawa penunjuk perasaan telah membuang segala-galanya. Selepas tidak menemui jalan pulang, Christian memutuskan untuk membawanya ke rumahnya buat seketika. Kembali ke rumah, Martha entah bagaimana terselamat dan keluar, selepas melalui orang mati mayat, mereka yang menjadi mangsa. Keesokan paginya, yang cedera diambil ke hospital, dan tentera mengumumkan perintah berkurung di bandar. Marian meminta Christian untuk membawanya pulang ke rumah, jadi dia pergi keluar untuk melihat keadaan, tetapi dihalang oleh tentera. Dia membawa mereka pulang, dan memberitahu tentang Marian, yang mereka beri jaminan dia untuk membawanya kembali, dan memintanya untuk ikut mereka, sementara dia terpaksa tinggal di situ. Dalam kereta, Marian cuba menghubungi seseorang di rumah, tetapi mendapati tiada perkhidmatan. Tidak lama kemudian, tentera mengambil semua barangnya, termasuk telefon. Tentera mula mengumpul mayat, dan menyelamatkan yang cedera, sementara Martha akhirnya tiba di rumahnya, di mana Christian memberitahunya, beberapa askar membawa Marian kembali ke rumah. Sementara itu, Marian dibawa ke kem, tempat dia melihat askar menyeksa tahanan yang lain. Mereka mula menyiasat semua orang, bertanya tentang nama, alamat mereka, hanya untuk mengetahui siapa yang kaya dan siapa yang tidak. Daniel dimaklumkan tentang pengebumian ibu dan isterinya, tetapi dia mula menangis kerana kehilangannya. TV menyiarkan berita tentang beberapa jenis perintah baharu, dan memberitahu bahawa tentera darat sedang mengatur dengan sangat ketat perintah berkurung, untuk memastikan semuanya selesai. Marian menghadapi situasi yang mengerikan di kem kerana dia, bersama wanita lain, didera oleh kaki tangan keselamatan. Diumumkan bahawa transit akan dibuka selama 2 jam, jadi Roland memutuskan untuk pergi ke hospital. Dia melangkah keluar rumah, tetapi dihalang oleh tentera, yang tidak membenarkannya pergi lanjut, kerana jalan-jalan masih ditutup. Ivan dibawa balik dari hospital, tetapi dia bimbang tentang Marian, yang Victor meyakinkannya, mereka cuba sedaya upaya untuk mencarinya. Hampir sebulan berlalu, jadi Ibu Alan Pilar menyangka Marian akan mati sekarang, kerana mereka tidak dapat menemui sebarang petunjuk, tetapi dia tidak mempercayainya. Di kem, mereka dipaksa, dan diseksa untuk merakam mesej untuk keluarga mereka, meminta mereka untuk memenuhi tuntutan mereka, untuk mengeluarkan orang yang mereka sayangi.
Selepas melihat Elisa dalam kesakitan yang teruk, Rolando sekali lagi memutuskan untuk pergi ke hospital, selepas bertanya Martha untuk menjaganya semasa ketiadaannya. Dia keluar, dan cuba menjelaskannya situasi isteri, tetapi ditembak oleh tentera, manakala Elisa meninggal dunia kerana penyakitnya. Daniel menerima panggilan, dan mendengar mesej Marian, untuk menerima tuntutan mereka. Orang itu memintanya, untuk mengatur $10 juta sebagai tebusan untuk membebaskannya. Keadaan di kamp, hanya menjadi lebih buruk mengikut peredaran masa. Ketika pihak keselamatan mengawasi mereka, telah berlaku pertengkaran, mengenai wang tebusan, kerana ia tidak dibahagikan sama rata antara mereka. Marian dibawa ke bilik berasingan oleh salah seorang pengawal kamp yang memberi jaminan kepadanya, untuk membantunya keluar. Christian dan Martha dengar berita tentang situasi semasa, tetapi diganggu oleh beberapa askar yang datang dan memberitahu bahawa mereka telah menculik Marian. Mereka meminta mereka untuk mengatur $80,000 jika mereka mahu melihat dia hidup. Christian memberitahu mereka tidak boleh menguruskan wang sebanyak ini, tetapi mereka diminta untuk bertanya kepada keluarga Marian, kerana mereka tahu mereka bekerja untuk mereka. Diumumkan, tenaga buruh akan mendapat permit kerja baharu, untuk meneruskan pekerjaan mereka. Christian juga cuba untuk pergi ke pejabat untuk mendapatkan permitnya, tetapi tidak dibenarkan pergi lebih jauh, dan dihantar pulang. Penyiksaan di kamp berterusan, manakala Daniel dan Alan menghubungi pihak berkuasa, dan maklumat mereka tentang Marian. Para pegawai memberi jaminan bantuan mereka untuk mencari Marian, tetapi minta mereka untuk tidak berkongsi video dari kamp dengan sesiapa sahaja. Sementara itu, Christian dan Martha berjaya mendapatkan permit kerja mereka, tetapi semua orang diminta bekerja hanya di kawasan yang ditetapkan, sambil memaparkan kad pengenalan mereka sepanjang masa. Selepas melalui banyak pemeriksaan keselamatan, mereka akhirnya dibawa ke tempat kerja, melalui kenderaan khusus. Selepas kembali ke rumah, Christian bercakap dengan Daniel, dan memaklumkan kepadanya, bahawa sesetengah orang meminta wang tebusan untuk pembebasan Marian. Daniel membincangkan situasi dengan bapanya, yang bersetuju untuk memberi wang kepada mereka, tetapi meminta Daniel untuk tidak memberitahu Victor mengenainya. Daniel mengatur wang, dan memberikannya kepada Christian, memintanya menyembunyikannya, semasa menjalani pemeriksaan. Di kamp, salah seorang tahanan diberitahu, bahawa wang tebusannya telah dibayar, dan dia dibenarkan pergi, tetapi tidak lama kemudian, mereka mendengar bunyi tembakan, dan menyedari mereka menembaknya. Christian dan Martha berjaya mengembalikan wang ke rumah, tetapi mereka diberitahu ini hanyalah ansuran pertama, dan mereka perlu membayar $1 juta lagi untuk mengeluarkannya. Keesokan harinya, mereka memberitahu Daniel tentang perkara itu, tetapi dia menyangka merekalah yang menculik Marian, dan kini menuntut wang. Dia memberitahu Victor tentang perkara itu, yang mengumpulkan tentera di rumah mereka. Tidak lama kemudian tentera tiba, tetapi pegawai itu memarahi mereka kerana mengambil kesempatan daripada keadaan, dan meminta mereka untuk membawa mereka ke kamp. Marian akhirnya dibebaskan dari kamp di bawah pengawasan tentera, manakala semua askar yang terlibat dalam ini ditembak. Dia dibawa ke rumah Christian, di mana para pegawai menembak dia dan Christian untuk berpura-pura bahawa dia adalah orang yang menculik dan kemudian menembaknya. Daniel dipanggil ke rumah Christian, di mana pegawai memberitahunya tentang kematian Marian. Ramai orang, termasuk Martha, dihukum bunuh secara terbuka oleh tentera. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Langgan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Sila like dan subscribe channel kami. Selamat menonton.